Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung masih lagi membicarakan tentang 18 golongan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka. Malah tidak terangkat ke langit, berada di awang-awangan. Semayang tak diangkat, puasa tak diangkat, mengaji tak diangkat, sedekah tak diangkat, semua tak diangkat jika dia termasuk salah satu daripada 18 golongan yang kita nak baca pada malam ini. Kita dah ambil dah dahulu yang pertamanya al-qatil, iaitu pembunuh. Saya dah hurai dah pada kuliah bulan lepas. Yang keduanya ialah arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada perkara yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang-orang yang bercerita bahari, yakni cerita-cerita berunsur jahat dan berhubung. Seulang balik, al-arraf itu apa? Arraf ialah orang yang mengkhabarkan. Kenapa anak kamu tak boleh bercakap? Anak kita tak boleh cakap, kita bawa jumpa dia. Anak kamu ni lambat cakap ni sebab masa kamu tanam uri dia dulu dalam sangat. Bila tanam dalam tu yang dia lambat cakap. Macam anak saya ni tuan, udah 46 tahun tak kahwin-kahwin tuan. Masalah dia, kamu tanam uri belakang rumah, orang tak nampak. Masalah saya tuan, anak saya 14 tahun dah gatal nak menikah tuan, sebab kamu tanam depan sangat. Ini namanya arraf. Anak saya ni tuan, tiap-tiap malam asyik pukul 12 menangis, asyik 12 malam menangis, asyik menangis 12 malam. Oh, iaitu tertegur. Adalah kamu berjalan malam pukul 12, dia tertegur lah tu. Ini dipanggil sebagai arraf. Ada je jawapan dia. Bila cerita macam ni ada je jawapan dia. Bila cerita macam ni ada je jawapan dia. Itu nama dia arraf. Tak ada kena-mengena langsung tuan-tuan. Bahasa anak muda sekarang ialah tak ada maknanya. Tapi kita percaya arraf itu, percaya yang bukan-bukan. Oh, yang sebab macam ni kamu buat macam ni, jadi macam ni sebab buat macam ni, akhirnya jadi. Jangan tuan-tuan, Allah Ta'ala yang buat, bukan benda-benda tu buat. Yang ketiga, al-musawwir. Termasuk orang arraf ialah orang yang mengetahui siapa yang mencuri dan di mana benda yang hilang. Kalaulah arraf ni tuan-tuan, senang kerja polis. Hilang barang mengadap dia, tak payah mengadap polis. Kadang-kadang polis pun pergi jumpa dia. Ini satu kes kehilangan motor ya, AEP 3344. Tolong Tok Bomo tengok. Oh, senang tuan-tuan, polis tak payah siasat. Oh, motor ni ada di Melaka, motor ni ada Melaka, telah dimodify, diletakkan dalam muzium barang-barang antik, ada di sana. Sudah tuan-tuan. Mana tahu? Kita tak tahu. Kereta saya hilang, cuba tengok di mana. Oh, kereta ni masih lagi di kawasan Kemansah ni. Dia tak keluar lagi, sama ada dalam store ke, dalam sungai ke, kita tak tahu lagi. Tapi belum keluar lagi. Mana kamu tahu? Dalam mangkuk nampak. Mana tak nampak pun. Mengikut amalan saya, siapa yang tak nampak, sudah tuan-tuan, terpaksalah mengaku nampak. Mana boleh air bagi tahu? Ini nama dia arraf. Jangan tuan-tuan. Bukankah arraf itu sudah berlaku di zaman Firaun? Tuanku, akan lahir seorang anak daripada Bani Israel yang akan merampas kerajaan tuanku. Mana kamu tahu? Saya tahulah, saya ahli nujum. Bunuh segala budak laki-laki. Zaman Firaun. Kalau tuan-tuan juga percaya kepada arraf, tuan-tuan juga Firaun. Berhati-hati tuan-tuan, kita tak tahu. Arraf juga ialah orang yang mengetahui jodoh dengan ditengok tapak tangan. Ni, tengok tapak tangan, tengok tarikh lahir, tengok taik lalat. Oi, taik lalat belakang tengkok, nak kaya ni. Nampak tak? Kita pun seronok nak kaya. Padahal berapa ramai yang papa ke dana, tengkok di belakang taik lalat. Miskin melarat ya Ahmad. Tai lalat betul-betul tengah tengkok, tak kaya-kaya pun. Jangan duk percaya tai lalat, walaupun diiklankan dalam televisyen, dalam surat khabar, rahsia mengenal tai lalat anda, pembohong yang amat. Mengenal peribadi melalui tarikh lahir anda, pembohong tuan-tuan.
Tak ada api unsur tanah, air. Kita semua tanah. Apa yang ada kepada api? Tuan-tuan mengaku pada api? Saya tak mengaku. Kamu lahir tengah hari ke malam, siang, pagi? Tengah hari pukul 12. Api. Api kan setan. Mana ada api? Manusia tanah semua. Mana ada tuan-tuan percaya? Oh, kamu sifat api, kamu sifat angin, kamu sifat air, kamu sifat tanah. Mana ada? Tuan, tolong tengok tuan, anak saya nak kahwin. Yang datang Minangnya budak ni, boleh tolong tengok? Tengok muka mata ni, ayak ni, mata ayak ni. Ayak. Anak hang pun ayak. Ayak campur dengan ayak, banjir. Terus bagi menikah payah. Esok payah duk teriak saja ni, banjir ni alamat duk teriak menangis saja. Esok dua-dua menangis, lelaki teriak, bini teriak, tu sah. Mari orang lain pula, anak hang ayak, kira air lah, ayak lah, anak hang perempuan tu ayak, memang sejuk lah, orang sejuk. Ni mai ni pun tak apa cantik ni mai tanah ni. Dia ayak ni kena dengan api baru padan. Suami garang, isteri lembut padan. Ni hak mari baru ni pun jenis ni tanah tak sesuai. Itu yang mana yang sesuainya tu kamu? Saya lah kata dia. Ni pun masalah juga. Tu yang tuan-tuan jadi tak maju tu, sikit-sikit bomo, sikit-sikit araf. Mak bapak apa? Tengok air muka orang, tak payahlah. Suruh tengok air muka dia dulu. Baik, yang ketiga, al-musawwir. Al-musawwir ialah orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang. Ataupun jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Apa benda ni ustaz? Tuan-tuan faham? Iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang, dan jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Cik Luqman faham? Faham apa dia? Faham? Saya pun tak faham. Baik, al-musawwir ialah orang yang melukis, mengukir, yang menjadi artis. Ambil batu, pi ukir jadi patung. Ambil apa benda ke dipahat jadi patung. Sama ada patung tu binatang atau patung tu orang, ataupun patung tu bukan orang, bukan binatang. Dia imaginkan satu benda lain. Kepala-kepala manusia, badan-badan rimau, ekor-ekor buaya. Apa benda tu? Tak tahu. Tetap dikira haram perbuatan, pekerjaan dia itu. Orang yang mengukir, orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Dijaga-jagalah tuan-tuan yang bina kepada arca-arca ni. Pergi duk buat arca dengan lilin, minat ke Michael Jackson, pergi buat arca lilin, pergi letak kat rumah duk menari bidit. Besok bidit lah tuan-tuan di hari kiamat. Buatlah tuan-tuan. Benda dah mati tu saya duk sayang-sayang lah pada patung dia ke apa ke. Tetapi kalau tuan-tuan beli patung letak di laman, tak menjadi hal. Sebab patung itu tidak dihormati. Tuan-tuan ada satu garden ke depan ke, ada air pancut, beli gajah seekor, ayak pancut keluar kot belalai tu. Tak mengapa. Sebab tuan-tuan tak puja patung gajah, tuan-tuan tak hormat dia. Dengan hujan, dengan basah, dengan panas, silakan. Yang tak boleh, usung gajah, tubuhlah rumah. Beli patung kristal kat Langkawi, buhlah almari cermin. Yang tu Nabi larang, malaikat tak masuk.